Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di 我 dalam 们进入 surga 祷 kami, 告。 Bapa dalam surga, hati kami sangat bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. 我们在天上的父，我们的心感到喜乐。 Saat kami menerima kasih Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami, 当我们领受了主你在我们生命中那么丰富的恩典， kasih yang kami rasakan sepanjang hari dan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. 我们一生所领受到的那么伟大的爱， Kami juga mau belajar merespon akan kasih Tuhan itu di dalam perjalanan hidup dan iman kami. 我们要在我们的信仰中，在我们的生命中学习回应主的爱。 Bantu kami untuk semakin hari semakin hidup dan mengerti akan kasih Tuhan. 求主帮助我们，让我们可以更理解主对我们的爱。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣名求，阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，晚上好。 Malam hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 今天晚上的经文是取自于帖撒罗尼迦前书5章第17节， Satu ayat yang singkat, hanya 2 kata. 非常短的经文， Tetaplah berdoa. 不住的祷告。 Kita katakan kepada samping kanan dan kiri kita, 可以跟我们 tetaplah 四 berdoa. 可以跟我们四周围的弟兄姐妹说，不住的祷告。 Saudara, survei mencatat rata-rata waktu berdoa yang dipakai oleh orang percaya di Amerika Serikat adalah berkisar dari 10 sampai 30 menit sehari. 弟兄姐妹，调查显示，在美国的信徒，他们用来祷告的时间大概就是10分钟到30分钟左右。 Ini 2 warna dibagi menjadi orang Kristen awam dan juga para hamba Tuhan yang memakai warna orange. 这里有2种颜色，就是分给神仆的，还有就是一般的信徒或者基督徒。 Dan lebih dari separuh orang-orang yang disurvei mengakui bahwa tantangan terbesar pada saat berdoa adalah distraksi ataupun pengalihan konsentrasi. 并且超过一半的受访者，他们回答说，他们祷告时最大的挑战就是很容易分心。 Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita pada hari ini? 弟兄姐妹，那么我们今天我们的祷告生活如何呢？ Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana kita sangat bergairah, bersemangat, bukan dalam berdoa. 我们每个人肯定经历过，我们是那么的热情的祷告。 Namun kita juga pasti pernah melewati masa-masa di mana sebaliknya kita merasa tidak semangat sampai-sampai kita doa itu sekedarnya, bahkan juga sampai tidak berdoa sama sekali. 但是也有时候我们可能会感到刚才 Kita tidak semangat, kemudian kita juga menganggap doa itu sekedar lewat, bahkan sampai kita di tahap tidak berdoa 有 lagi. 时候我们会经历相反的情况，就是我们祷告时我们会感到灰心，甚至我们祷告就是随随便便的祷告，祷告就是祷告而已，甚至我们一整天都没有祷告。 Saudara, pada saat kita mengalami kesulitan dalam hal doa, kita mungkin sulit untuk menceritakannya kepada rekan lain atau orang lain karena kita takut jangan-jangan pada waktu kita terbuka kita justru akan dianggap kurang mengasihi Tuhan. 弟兄姐妹，当我们遇到或者经历到这样的情况时，我们可能不会很轻易的对别人分享这种事，因为我们可能会怀疑说，他们会怎么想我们？可能他们会说我们不够爱主。 Pada waktu kita tidak sanggup dan tidak mampu, tidak bersemangat berdoa, kita pun mungkin merasa bersalah, bahkan juga kita merasa doa itu menjadi sebuah beban dan bukan lagi waktu yang kita nikmati bersama Tuhan. 当我们祷告时感到灰心的时候，我们可能会想说，我们祷告变成了我们的负担，而且我们可能会充满了负罪感。 Ditambah lagi firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan oleh Paulus,
tetaplah berdoa. Perintah ini seakan-akan begitu sulit untuk kita praktekkan. 尤其是今天晚上的经文，保罗写着说不住的祷告，这好像这个命令是很难的去实行。 Jangankan senantiasa berdoa, kita bisa berdoa 5 menit saja dan tidak ketiduran, itu sudah sangat luar biasa. 不要说不住的祷告，我们可以祷告，用5分钟的时间祷告，而不睡着的已经很了不起了。 Anak-anak sekolah, anak-anak muda dengan kesibukan yang padat, belum lagi godaan-godaan yang lain mengalihkan perhatian kita sehingga kita excuse, kita izin, kita mungkin tawar-menawar dengan Tuhan. Iya Tuhan, saya mau berdoa tapi nanti saja. 青少年可能他们有就是很忙碌的热忱，他们可能会想说，就是当做一个借口，他们会有其他的，在他们的生命中有其他的诱惑，所以他们会拿这个作为他们的借口，对主说：“主啊，我过一会儿再祷告吧。” Bagaimana mungkin Tuhan minta kita berdoa setiap saat, Bapak Ibu? 上帝怎么可能让我们不住的祷告呢？ Mungkinkah kita berdoa secara terus-menerus? 我们有可能不住的、不停的祷告吗？ Saudara, ayat ini bukan meminta kita untuk meninggalkan tanggung jawab kita nggak usah kerja, kita kerjanya kita berdoa saja dari pagi hingga malam. 弟兄姐妹，这节经文不是要我们撇下我们的责任、我们的工作等等。 Ayat ini mengajarkan kita bahwa doa itu adalah sesuatu yang alamiah, di mana kita lakukan itu tanpa henti dan kapanpun. Sama seperti tubuh kita yang terus-menerus bernafas, bukan? 这节经文教导了我们，祷告本是一个很自然的事，我们可以不住的祷告，就像我们的身体不停的呼吸一样，我们也可以不停的祷告。 Kita terus bernafas sekalipun kita sedang tertidur. 甚至我们正在睡觉的时候，我们也还在呼吸着。 Demikian juga kita dapat berdoa tanpa henti, sama seperti kita sedang bernafas secara rohani. 就像我们睡觉时呼吸着，我们的灵性上也是一直呼吸 Saudara 着。 pernah bayangkan, saudara 1 menit kita bernafas 15-20 kali. 我们可以想象中， Berapa waktu yang kita berapa nafas yang kita lakukan dalam 1 jam, dalam 1 hari, dalam 1 tahun. 弟兄姐妹可以想象中，我们如果1分钟可以呼吸15到20次，那么我们1个小时、1天或者1年中可以呼吸多少次？ Seorang yang dianugerahkan kehidupan rohani, kita adalah manusia rohani, maka kita secara natural, secara alami akan bernafas di dalam doa kita. 一个领受属灵恩赐的人，我们就是属灵的人，所以祷告必须成为我们的生命的呼吸。 Doa sesungguhnya adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. 祷告其实是我们觉悟到上帝的存在。 Doa bukan sekedar kegiatan atau aktivitas agama. 祷告不只是一个宗教的活动或者日常活动而已。 Doa adalah ekspresi iman yang alami, sama seperti seorang yang bernafas. 祷告是我们所表达出的信仰。 Malam hari ini ada 2 hal praktis yang kita bisa pakai yang dapat menuntun kita di dalam doa sehari-hari. 今天晚上我们将看2件事，可以指导我们在我们的日常生活的祷告中。 Yang pertama, jadikan doa sebagai sebuah percakapan bersama Tuhan. 第一点就是把祷告作为我们和主的交谈。 Yang kedua, jadikan doa sebagai sebuah penantian sepanjang waktu, sepanjang hari. 第二件事就是把祷告作为终日等候。 Saudara, berbicara tentang doa yang dipanjatkan sepanjang hari, artinya anak-anak Tuhan dapat berdialog, ngobrol dengan Tuhan di dalam kegiatan apapun. 终日的祷告意味着神的儿女可以一整天跟神交谈，在任何地方，在任何活动。 Saat kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, Tuhan itu nyata dan Tuhan itu dekat, Bapak Ibu. 当我们让神参与我们所做的一切，在我们的工作上，在我们的生活上，那么我们可以感到神与我们那么的亲近。
Saat kita memanggil Tuhan, saat kita berseru, Tuhan menjawab. 当我们对神呼求的时候， Tuhan juga berbicara lewat Roh Kudus di dalam firman Tuhan, mengingatkan kita, bahkan juga Tuhan berbicara lewat orang-orang di sekitar kita. 他会向我们回应，主也会通过在我们心里面的圣灵，在我们四周围的人向我们说话。 Saudara, ketika berbicara tentang doa, sebuah percakapan dua arah, maka kita berpikir kira-kira apa yang bisa saya omongkan, topik apa yang saya bisa bawa kepada Tuhan. 弟兄姐妹，当我们说到祷告是双向的交谈的时候，我们可能会想说，我们会有什么话题可以谈出来，可以交谈。 Biasanya kalau teman-teman ngobrol dengan pasangan, dengan hopeng, kira-kira ngobrolnya tentang apa? 一般如果我们跟我们的配偶、跟我们的好朋友聊天的时候、交谈的时候，我们会聊些什么事呢？ Kita akan ngobrolkan banyak hal. 我们会聊很多的事。 Saudara, doa juga tidak selalu dipenuhi selalu dengan kata-kata. 祷告不仅仅就是总是充满的言语， Karena doa adalah komunikasi dua arah, ada kalanya kita diam dan izinkan Tuhan yang berbicara. 因为祷告是双向的交谈，所以有时候我们要让主对我们说话。 Ada waktunya kita berbicara dan Tuhan mendengarkan permohonan dan permintaan kita. 有时候是我们说话，那么主会聆听我们垂听我们的祈求，我们所说出来的话。 Saudara, ada sebuah cerita di abad ke-19 tentang seorang bernama John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace. 弟兄姐妹，有一个故事，就是在第19世纪，有一个人就是约翰牛顿，他是奇异恩典的作者。 Nah, John Newton ini suatu hari dia berkumpul dengan teman-temannya sesama orang percaya dan mereka membahas sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dengan tetaplah berdoa? 有一天，约翰牛顿和他的朋友也是一些信徒聚在一起，他们就辩论了不住的祷告是什么意思呢？ Mereka berdebat 45 menit tapi tidak dapat kesimpulan. Akhirnya seorang pembantu, seorang pelayan wanita itu masuk ke dalam ruangan dan mulai menyajikan makanan kepada para tamu ini. 他们辩论了45分钟，但是还没有得到满意的答案，所以当时有一位女佣进到了那间房间里，他们就开始有一个人就开始提问。 Salah seorang hamba Tuhan ini bertanya kepada si pelayan wanita ini, mungkin engkau bisa memberitahu kami apa sih yang dimaksud dengan tetaplah berdoa menurut versi kamu? 其中一位神仆就向这个女佣提问。 也许你可以告诉我们，不住的祷告是什么意思呢？ Apakah engkau kesulitan untuk tetap berdoa kepada Tuhan? 你向主祷告的时候，是否有遇到困难？ Pembantu ini mengatakan that there's no problem, tidak ada masalah dengan setiap saat berdoa. 这个女佣就回答说：一整天祷告，不住的祷告是不成问题的。 Ketika bangun pagi, ketika mengenakan pakaian, saya akan berdoa, Tuhan, biarlah aku memakai jubah dan pakaian kebenaran-Mu sepanjang hari ini. 当我起床，我穿上衣服的时候，我会向主祷告说：主啊，希望或者恳求你，让我今天可以穿上你的公义。 Saat saya menyapu, membersihkan kotoran dan debu di tempat kerja, di situ saya berdoa, Tuhan bersihkanlah juga jiwaku ini. 当我打扫灰尘、清洁灰尘的时候，我也向主祷告：主啊，求你清洁我污秽的灵。 Ketika saya menyajikan makanan, minuman kepada para tamu, saya juga berdoa kiranya Tuhan Yesus yang mengenyangkan hidupku sampai akhir. 当我把食物和饮料端给我的客人的时候，我也向主耶稣祷告说：主啊，希望你让我饱足到时间的终点。 Jadi tuan-tuan, saya terus berdoa dan fokus di sepanjang hari saya.
itulah doa setiap saat, doa 所以- yang terus-menerus. 所以我一整天就专心的祷告，那就是不住的祷告。 Rekan-rekan semua, secara umum kita berdoa sebelum makan. 弟兄姐妹，一般来说，我们吃饭前会先祷告。 Pernahkah kita sembari makan sembari berdoa? 我们是否曾经这样子做过，边吃饭边祷告？ Kita sebelum naik pesawat kita berdoa. 我们搭飞机之前，我们先祷告。 Pernahkah kita mengalami indahnya ngobrol dengan Tuhan sepanjang perjalanan kita di dalam pesawat? 我们是否经历过在飞机上经历过和上帝交谈是多么美好的时刻？ Saudara, kita suka ngopi. 弟兄姐妹，我们喜欢喝咖啡。 Bahkan ada sebuah istilah itu coffee ritual, yaitu rutinitas kopi setiap pagi. 所以每天早上的咖啡的喝咖啡的习惯。 Pernahkah kita melibatkan, berbincang, ngobrol bersama Yesus sambil menikmati kopi, sambil menikmati sarapan kita? 当我们享用我们的早餐、享用我们的咖啡的时候，我们有没有和神交谈过？ Teman-teman, ini saya mengambil foto cappuccino. 弟兄姐妹，我拿的图片就是cappuccino 咖啡。 Saudara, di Vienna, Austria, saudara, seorang frater, seorang biarawan dari Ordo Capuchin, itu dia adalah seseorang yang bisa dikatakan di dalam sejarah dia yang menemukan atau mencampurkan kopi sehingga muncullah sebuah kopi yang begitu enak, yaitu cappuccino. 弟兄姐妹，有一个神父，他是从卡布金宗派的神父，他就是发明咖啡的人物。 Teman-teman, pada waktu dia minum kopi yang pahit itu, dia dengan gelap itu dia tidak suka, dan dia meminta untuk untuk meminta whipped cream dan juga gula yang dicampurkan ke dalam kopi yang hitam itu sehingga muncullah kopi yang namanya cappuccino itu. 当他喝下这杯黑咖啡或者味道是那么浓的，所以他向服务员要了生奶油和糖来调味，好让这杯咖啡可以变得更好 Seringkali 喝。 orang percaya, orang Kristen mengalami yang namanya dikotomi antara hal-hal yang spiritual, hal-hal rohani dengan hal-hal yang jasmani. 有许多时候，信徒常常会遇到就是跟属灵上和肉体上的问题。 Seakan-akan di dalam rutinitas fisik, di dalam rutinitas hal-hal sehari-hari, di situ kita merasa Tuhan sebenarnya tidak terlalu ada atau tidak terlalu dirasakan. 好像在我们的日常活动中，我们不能感到上帝的存在。 Tapi dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu berjumpa dengan Tuhan bukan di gereja, bukan dalam perayaan, tapi justru dalam kehidupan rutinitas sehari-hari. 但是我们可以在圣经里面看到，有一些人物，他们就是在他们的日常活动中或者日常的工作上，他们遇见了上帝，他们经历了上帝。 Musa berjumpa dengan Tuhan kapan? Pada saat dia menggembalakan ternak, menggembalakan kambing domba mertuanya, Yitro. 摩西什么时候遇见了上帝呢？就是当他牧羊的时候。 Nehemia mendapatkan panggilan Tuhan justru di tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di istana raja sebagai seorang juru minuman. 尼西米亚什么时候遇见了上帝？就是当他还做国王的酒政的时候，他遇见了许多的不信徒。 Dan teman-teman, saat kita membuka hati dan peka terhadap kehadiran Tuhan, sebenarnya kita bisa terhubung dengan Allah, berbicara dan mendengarkan suara Tuhan. 当我们敞开我们的心的时候，我们可以更敏感地感到上帝的存在，我们可以和上帝对话交谈。 Jadikanlah doa sebagai dialog percakapan kita setiap hari. 我们把祷告作为我们日常活动的
Yang terakhir, jadikan doa sebagai sebuah penantian sepanjang hari. 第二点就是把祷告作为终日等候。 Seorang penulis tafsiran Alkitab yang terkenal, Matthew Henry, berpendapat bahwa berdoa tanpa henti itu adalah sikap hati yang menantikan Tuhan. 弟兄姐妹 ，Matthew Henry 他认为说，不住的祷告就是我们终日等候神的一个心态。 Saudara pernah menunggu seseorang yang begitu penting 弟兄姐妹有没有等候过一个非常重要的人物？ dan menunggu hari yang begitu penting sehingga kita menghitungnya dan kita sangat senang untuk tiba pada hari tersebut. 或者等候着多么重要的一天，我们每天都去数算。 Saya menantikan beberapa hari untuk pergi ke suatu tempat. 我在等候几天要去一个地方， Saya mempersiapkan hati saya mempersiapkan barang saya mempersiapkan kira-kira apa yang akan terjadi pada waktu saya pergi ke tempat itu. 我预备好我的心，我的东西，我正在想着说，我去到了那个地方的时候会发生什么事呢？ Saudara bayangkan kita menantikan Tuhan bukan hanya pada saat kita bertemu Tuhan di hari Minggu. 所以弟兄姐妹可以想象说，我们遇见上帝不只是在礼拜天的崇拜会的时候， Tapi kita juga bertemu dengan Tuhan, menantikan Dia di dalam pekerjaan kita, di dalam istirahat kita, menantikan Dia di hari-hari yang menyenangkan maupun juga di hari-hari yang sulit. 但是我们也在我们的工作上等候神，在我们愉快的日子或者不愉快的日子，我们也等候神。 Kita menantikan Tuhan di masa-masa muda kita, kita juga menantikan Tuhan di masa kita lanjut usia. 我们在年少年老的时候也在等候神。 Mazmur 25 ayat 5 Daud mengatakan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. 诗篇25篇第5节说：“我终日等候你。” Saudara, tapi permasalahannya saat ini banyak anak Tuhan yang tidak bisa berdoa dalam waktu yang panjang. 弟兄姐妹，问题是现在很多年轻人他们不能用长时间去祷告。 Masalah kita adalah kita tidak bisa fokus dan pikiran kita melayang-layang pada saat berdoa, pada saat beribadah, pada saat mendengarkan firman Tuhan. 祷告时或者听神的话语的时候，或者崇拜的时候，我们无法专心，我们的身心不宁。 Kita serius, kita punya hati, kita mempersiapkan waktu, tetapi hati kita tidak bisa kerjasama dengan tubuh kita, dengan pikiran kita. 我们用心认真的想要去听神的话语，但是我们的身体跟我们所想的不一致。 Saudara, ketika kita berdoa dan kita sulit konsentrasi, kita dapat mencoba berdoa lebih sering, tapi pendek durasinya. 弟兄姐妹，当我们祷告的时候，遇到困难的时候，我们可以比如说更频繁的祷告，但是祷告的时间我们可以把它缩短。 Berdoa, ada satu doa yang bisa menolong kita lebih peka dan terus terhubung dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipraktekkan oleh orang percaya di abad yang ke-6 yang dikenal sebagai doa nafas. 在第6世纪有一种祷告，可以帮我们可以更敏感去感受到主的存在，可以让我们和主连接在一起，就是呼吸式祷告。 Saudara, doa nafas itu menghubungkan bukan hanya spiritual tetapi juga tubuh jasmani kita yang menolong kita mengalami Tuhan melalui pengalaman tubuh. 弟兄姐妹，呼吸式祷告是帮助我们，让我们能够和神连接在一起。不但那样，它也帮助我们可以让祷告和我们的身体连在一起，能够感到神与我们同 Saya 在。 beri istilah doa yang menubuh, doa yang menjadi satu dengan tubuh kita. 我把它称为具身祷告，就是与身体合成一体的祷告。 Saudara, dalam perjanjian lama, worship, ibadah, dan juga doa itu bukan hanya berbicara perkara jiwa, perkara hati. 弟兄姐妹，在旧约里面，祷告他所说的不仅仅有关属灵的问题上，但是也是我们的心态。
Di dalam kitab Mazmur bahkan juga kitab para nabi mengungkapkan bagaimana doa itu melibatkan elemen fisik, bagaimana umat Allah itu berjalan. 在诗篇里面，我们也可以看到，祷告是我们在我们的生活中的脉。 Di dalam ibadah, di dalam doa melibatkan yang namanya air mata, tulang, tangan, keringat maupun juga imajinasi kita. 在祷告里，我们可以把我们的想象、我们的泪水、我们的心连在一起。 Betapa menyedihkan hal-hal yang Tuhan ciptakan di dalam indera, di dalam fisik, di dalam tubuh kita itu justru dipakai oleh dunia dan juga iblis untuk melayani dosa, untuk membawa kita justru jauh daripada Tuhan. Padahal tubuh adalah elemen yang Tuhan ciptakan untuk kita berdekat kepada Sang Pencipta kita. 如果我们用身体就是上帝所创造的去做那些污秽的事情，去犯罪的话，那么是多么的可惜。 Tubuh kita sudah diambil alih, dikontrol oleh hal-hal yang justru membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan melalui tubuh jasmani kita. 我们的身体已经被那些让我们无法与主亲近的那些事情捆绑着。 Karena waktu saya hanya akan membahas satu elemen saja, yaitu nafas kita. 所以今天我只讨论一个问题，就是我们的呼吸。 Saudara melanjutkan tema khotbah hari Minggu tentang embodied worship. Perjanjian Lama mengaitkan bagaimana nafas itu sangat erat kaitannya dengan roh, bahkan juga dengan hembusan nafas Allah, Holy Spirit, Roh Kudus, nafas kehidupan. 在旧约里面，呼吸和祷告和呼吸和我们的灵有很密切的关系。 Saudara perhatikan hembusan nafas kita sebenarnya bukan hanya sekedar udara, sekedar CO2, sekedar oksigen, tetapi nafas itu mengkonekkan jiwa kita untuk lebih tenang, untuk lebih siap berdoa. 弟兄姐妹，如果有注意到我们所呼出来的气，那不仅仅是阳气而已，但是让我们可以预备好我们的心去祷告。 Saudara, bagaimana memulai doa nafas? Tidak rumit, karena doa nafas bukan berfokus pada kata-kata, tetapi berfokus kepada tubuh kita dan juga kepada emosi, kepada jiwa kita. 弟兄姐妹，要如何开始这个呼吸式祷告呢？其实并不难。因为这呼吸式祷告不仅仅把焦点放在言语上，而是我们的身和灵上。 Saudara bisa berdoa setiap saat dimanapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Pada saat kita sedang traveling, pada saat kita sedang letih pun, atau pada saat kita sedang mengasuh, terutama untuk ibu-ibu yang masih mempunyai anak-anak kecil di rumah dan mereka sering mengeluh mereka tidak punya waktu untuk berdoa. 我们可以在任何一个地方、任何时间去做这个呼吸式祷告，甚至正在抚养小孩的妇女，她们可能时间会更少。 Dan juga doa nafas ini bahkan juga relate untuk orang-orang yang berada di rumah sakit ataupun di tempat-tempat di mana mereka sama sekali tidak bisa memanjatkan doa even dengan kata-kata. 这个呼吸式祷告也方便于正在躺在医院的病床上的人，因为他们可能说不出来他们的祷告。 Saat kita sedih, saat kita diam, Tuhan dekat dengan kita melalui nafas di dalam jiwa kita. 当我们难过的时候，当我们安静的时候，神与我们那么的亲近。 Pada saat nanti kita pulang, kita berbaring untuk tidur, tidurlah dengan sebuah penyerahan diri, tidurlah dengan tidak memutuskan tali persekutuan kita dengan Tuhan. 当我们回到家里的时候，我们睡觉的时候，我们把一切都交托在神的手里，不要把我们和主的关系
断绝。 Matthew Henry juga mengajarkan bagaimana kita menafaskan atau menggunakan ayat-ayat firman Tuhan itu di dalam doa. Jadi kata-kata doa itu adalah kata-kata firman. Matthew Henry 也教导我们如何使用经文作为我们的祷告。 Teman-teman, pada waktu kita menafaskan firman Tuhan melalui tubuh kita, 弟兄姐妹，当我们用我们的身体呼出神的话语的时候， kita dengan durasi yang singkat, kata-kata yang tidak sulit, sebenarnya kita mengalami hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus, yang continue itu. 当我们呼出经文，当我们祷告的时候，我们其实正在与神交谈。 Saya mengajak kita untuk mempraktek banyak sekali dari ayat-ayat Mazmur. Saya ambil hanya satu dari Mazmur 119 ayat 76a. 今天晚上我将用诗篇第119篇的经文。 Kalau di dalam Mazmur 62, dekat Allah, aku tenang. 如果在诗篇22篇那里说，我的心默默无声，专等候神。 Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 3. 在诗篇第56篇第3节的时候说，我惧怕时要依靠你。 Saudara ambil waktu pada saat ini untuk boleh berdiam dan kita mulai menarik nafas, dan dalam tarikan nafas selama 5 detik, saudara bisa menggunakan dan menafaskan, menarik nafas dengan kata kasih setiamu. 弟兄姐妹可以拿一段时间，用5秒钟可以去思想这些经文， Kasih setiamu, 以慈爱 penghiburanku. 安慰我， Kasih setiamu, 以慈爱 penghiburanku. 安慰我。 Saudara, melalui doa nafas kita terhubung dengan Tuhan setiap saat. 弟兄姐妹，通过呼吸式祷告，我们时时刻刻都和上帝连在一起。 Saya percaya ini tidak terlalu sulit untuk kita lakukan dimanapun kita berada, siapapun kita. 我相信我们可以在任何地方、任何时间做出这个呼吸式祷告。 Dan Tuhan pasti akan menolong kita mengubahkan relasi kita bersama dengan Tuhan. 上帝会帮助我们，把我们和他的关系调好。 Jadikanlah doa sebagai sebuah percakapan sehari-hari bersama Tuhan. 把祷告作为我们每天跟主的交谈， Jadikanlah doa sebagai sebuah kerinduan kita, sebagai sebuah penantian kita dari pagi, siang, petang hingga malam. 把祷告作为我们终日我们的渴望，我们终日的祷告等候。 Saat kita menikmati aktivitas, pada saat kita dalam kondisi emosi, kondisi jiwa apapun, kita menarik nafas kita dan di situ kita mengalami kehadiran Tuhan. 无论我们在做任何的事情，我们深深的呼吸，这样我们就会感受到主的存在。 Where is your holy ground? Di manakah tempat kudusmu hari ini? 你圣洁之地在哪里呢？ Your holy ground may be at your car. Mungkin pada waktu kita menyetir, 你的圣洁基地可能就是在你的车里面，就是当弟兄姐妹正在驾车的时候。 tempat kudus kita mungkin ada di toko kita pada waktu kita melayani pembeli. 我们的圣洁基地可能就是在我们的铺子里，当我们在为别人服务的时候。 Tempat kudus kita mungkin di meja office kita, di kantor kita pada waktu kita bekerja. 我们神圣的基地可能就是在我们的办公室里，在我们工作的地方。 Dan juga tempat kudus kita mungkin ada di kamar tidur kita, ada di tempat cuci kita, ada di dapur kita pada waktu kita memasak. 我们圣洁基地可能是在我们的房间里，可能是在厨房里等等。 Mulailah peka dengan aktivitas yang simple dan juga gunakan waktu yang singkat itu seperti pada saat kita menggosok gigi,
pada waktu kita menikmati teh ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan, untuk kita juga boleh mengalami Tuhan di dalam semuanya. 我们可以开始用比较简单的活动，可以就是用比较短的时间去感受到主的存在。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Kami bersyukur Tuhan, 主啊，我们感谢你， Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, Tuhan yang susah untuk kami cari dan temui. 主你不是我们很难去寻找的神，你离我们那么的近。 Engkau begitu dekat, sama seperti Engkau berada di dalam nafas dan kehidupan kami. 你是那么的近，就如在我们的呼吸中，在我们的生命中，我们的生活中一样。 Ampuni kami Tuhan, kami sering sekali tidak peka, kami hanya sibuk dengan dunia kami sendiri. 求主饶恕我们，因为有很多时候我们不够敏感，我们只忙着过着我们自己的生活，做我们的事情。 Padahal Tuhan berada di dekat kami untuk berkomunikasi, untuk boleh bertanya, bahkan juga untuk boleh berbicara kepada kami. 其实主，你离我们那么的近，你在我们的四周围，我们可以时时刻刻的向你交流交谈。 Tapi kami tidak merasakan itu dan kami menolak, bahkan kami tidak mempedulikan. 但是我们没有觉悟到，我们拒绝甚至不理这些。 Tolong kami mulai saat ini, kami mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang kami libatkan dalam hidup kami setiap saat. 主啊，帮助我们，让我们从今天开始，让主参与我们所做的一切。 Engkau bebas boleh mengintervensi hidup kami di dalam setiap tingkah laku kami. 你可以参与，你可以控制，你可以管理我们的生活，我们所做的一切。 Dalam namamu kami berdoa dan berserah. Amin. 我们祷告是奉靠主耶稣名求，阿门。